Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Sharon Raymond dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 13 November 2024. Kerajaan Sabah tidak menyembunyi apa-apa susulan pendedahan rakaman video mengaitkan beberapa adun di negeri ini dengan amalan rasuah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata pihaknya menyerahkan kepada pihak berwajib untuk siasatan lanjut. Datuk Haji Ji berkata, kerajaan negeri masih berjalan dengan baik meskipun berdepan dengan dakwaan itu. Kita minta pihak berkuasa menyiasat. Kita akan bagi kerjasama, tapi siasat juga yang pemberi rasuah. Itu pemberi rasuah mempunyai niat yang tidak baik untuk mendapatkan sesuatu daripada kerajaan. Apabila tidak dapat, inilah keluar. Jadi bagi saya, to be fair, tangkap dia dulu. Datuk Haji Ji menegaskan demikian kepada media selepas Majlis Pecatana Projek Loji Janakuasa 100 MW Kimanis Power 2 Sendirian Berhad dipapar. Sebuah portal berita baru-baru ini mendedahkan 8 rakaman video mengaitkan beberapa adun yang didakwa membincangkan rasuah bernilai ratusan ribu ringgit sehingga 4 juta ringgit yang diberikan kepada mereka sebagai balasan untuk mendapatkan projek di sebuah negeri. Semalam, Adun Sindumin Datuk Dr. Yusuf Yaakob menyerahkan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menyiasat dakwaan beliau terlibat dalam skandal rasuah tersebut. 2 pelan kontingensi awal dilaksana bagi memastikan bekalan ubat dan penyediaan makanan pesakit di Hospital Papar tidak terjejas susulan kebakaran stor farmasi hospital berkenaan semalam. Pengarah Hospital Papar Dr. Samsul Tuah berkata perkara itu diputuskan dalam mesyuarat bersama Jabatan Kesihatan Negeri. Bekalan ubat kini ditempatkan di stor sementara, manakala bahagian fisioterapi beroperasi di ward yang sesuai. Dr. Samsul menyatakan demikian kepada pemberita RTM ketika dihubungi mengenai perkembangan di Hospital Papar selepas insiden kebakaran yang memusnahkan stor farmasi hospital ini dalam kejadian kira-kira 7.02 malam Isnin. Beliau turut menjelaskan 48 daripada 51 pesakit yang dibawa ke Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah serta Hospital Queen Elizabeth telah kembali ke ward masing-masing. Manakala 3 lagi pesakit masih mendapatkan rawatan di kedua-dua hospital. Sementara itu, tinjauan kru RTM mendapati Hospital Papar beroperasi seperti biasa. Laporan forensik bomba juga dijangka diperoleh dalam masa terdekat. Jabatan Pertanian Negeri berjaya mencapai 100% tahap sara diri SSR bagi tanaman kelapa, durian dan nanas. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Seri Panglima Jeffrey Kitingan berkata, turut meningkat SSR bagi tanaman pisang sebanyak 152% dan avokado 94%. Pengeluaran tanaman berkenaan kini mampu memenuhi keperluan pasaran tempatan tanpa kebergantungan import. Datuk Dr. Jeffrey berucap demikian dalam Majlis Convocation Institut Pertanian Sabah ke-52 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Peto Galim. Menurut Datuk Jeffrey, selain menjana pertumbuhan ekonomi negeri, perkembangan itu turut meningkatkan nilai tambah produk pertanian serta mengukuhkan industri hiliran dan meningkatkan pendapatan petani. Beliau yakin kementerian berkenaan juga mampu mencapai hala tuju sektor pertanian negara ke arah lebih mampan, berdaya tahan dan berteknologi tinggi. 4.86 juta ringgit bantuan kewangan kerajaan negeri disalurkan kepada sekolah dan badan keagamaan bukan Islam bagi zon Pantai Timur Sabah tahun ini. Bantuan melibatkan 43 sekolah, 32 gereja, 21 tokong dan 4 kuil. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, bantuan kewangan itu membuktikan keprihatinan kerajaan dalam membantu rakyat tanpa mengira agama dan bangsa demi mengekalkan keharmonian masyarakat majmuk di negeri ini. Jadi kita berharap bantuan ini dapat membantu dan meringankan bebanan badan-badan berkenaan untuk menjalankan aktiviti dan pembangunan di tempat masing-masing.
Dato' Nizam berkata demikian kepada media selepas menyerahkan surat kelulusan bantuan tersebut di Dewan SJKC Kong Ming Tawau. Dalam Belanjawan 2024, kerajaan negeri menyediakan 56.75 juta ringgit untuk diagihkan kepada sekolah dan badan keagamaan bukan Islam di Sabah dengan peningkatan 2.7 juta ringgit berbanding 54.05 juta ringgit tahun lalu. Dua lelaki tempatan dipercayai dalang dan keldai sindiket pengedaran dadah ditahan dan turut dirampas dadah disyaki jenis syabu seberat 24.5 kilogram dianggarkan bernilai RM800,000. Suspek pertama 24 tahun ditahan sebaik tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA menerusi penerbangan dari Kuala Lumpur pada 7 November lepas. Ia merupakan hasil risikan polis dari narkotik KKIA bersama Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN, Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Sabah. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jautih Dikun memberitahu 23 bungkusan dadah tersebut dimasukkan ke dalam kotak beras yang dikesan dalam 2 bagasi. Soal siasat terhadap suspek membawa kepada tangkapan kedua iaitu lelaki berumur 28 tahun. Jadi siasatan ke atas kes ini masih diteruskan untuk mengenal pasti bagaimana mereka mendapat bekalan dadah di Semenanjung, kemudian bagaimana mereka boleh membawa dadah ini melalui penerbangan. Jadi ini merupakan satu kejayaan bagi Kutin Sabah menumpas satu sindiket pengedaran dadah menggunakan penerbangan awam. Polis turut merampas pelbagai barangan antaranya barang kemas, telefon bimbit, komputer riba dan wang tunai. Suspek kini ditahan reman sehingga 15 November dan kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Dalam sidang media sama, Datuk Jautih memaklumkan bahawa statistik jenayah indeks di Sabah bagi tempoh Januari hingga Oktober tahun ini meningkat sebanyak 220 kes bersamaan 6.41% berbanding tempoh sama tahun lalu. Ini menjadikan jumlah keseluruhan jenayah indeks tahun 2024 kepada 3,652 kes berbanding 3,432 kes bagi tempoh sama tahun lepas. Faktor peningkatan kes ini adalah seperti yang saya sebut daripada peringkat awal, semua kes-kes yang berunsur jenayah kita buka kertas siasatan. Sebab walaupun dia jenayah kecil berbanding dengan jenayah besar, ketakutan masyarakat adalah sama. Datuk Jautih berkata kes berjaya diselesaikan meningkat kepada 80.42% berbanding 78.41% tahun lalu, menjadikan Sabah negeri ketiga terbaik dari segi penyelesaian kes dalam negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Jautih memberitahu pihaknya giat melaksanakan kempen kesedaran keselamatan jalan raya bagi menangani isu kemalangan maut yang berlaku di negeri ini. Ibu bapa perlu menguasai pengetahuan teknologi terkini dan mengambil peranan dalam kehidupan digital anak-anak. Yang di-Pertua Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah Mutiara GRS, Datin Seri Panglima Dato' Julia Salak berkata, data semasa menunjukkan 65% ibu bapa di negara ini menghadapi cabaran dalam mendidik anak-anak mereka dalam era digital. Manakala lebih 75% keluarga dilaporkan memerlukan sokongan bagi menangani isu seperti kawalan penggunaan media sosial dan pengurusan tekanan. Justru adalah penting bagi ibu bapa untuk memanfaatkan media digital sebagai alat pembelajaran, perkembangan diri dan medium untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan. Datin Julia berucap merasmikan Majlis Penutupan Forum Kasih Keluarga Jiwa Madani di Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah, Kota Kinabalu. Forum membincangkan isu pendidikan, agama dan bahasa yang akan membentuk keluarga Malaysia Madani. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.